Syafi'i ada lah. Pasal apa? Pasal bukan daripada Imam Syafi'i pun. Bahkan bukan daripada mazhab Syafi'i pun. Sikit pun tidak. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu difahami. Jadi itu kaedah dalam kaedah dalam kita nak beli buku, tuan-tuan dan puan sekalian. Lepas tu yang terakhir sekali, barulah tengok kualiti buku, kulit dia elok tak elok satgi ni. Letak cari tercabut, kertas terkeluar habis semua. Yang tu baru tu last sekali. Ini kita pihak awal kali ambil tu dulu. Jadi ni problem dah. Bagi diskaun banyak. Bagi diskaun banyak. Diskaun. Sebab tu macam kita di Indonesia senang. Di Indonesia dia ada pustaka-pustaka dia. Yang kita masuk dalam pustaka tu pejam mata pilih buku. Pasal kita tahu dah pustaka-pustaka ini adalah pustaka-pustaka yang mana mereka pemiliknya menjaga betul-betul buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, jaga betul-betul dari sudut kualitinya, jaga betul-betul dari sudut isi kandungannya. Senang kita pilih terus. Ada sebahagian, tak semua. Adapun kita di sini payahlah kita masuk nak pilih lagu mana buku, dia campur aduk lagu tu semua, nak kena buat analisa di situ jenuh. Tidak di kunia tu. Okey. Ya. Darussalam ada buku-buku dia yang bagus, ada buku-buku dia juga yang ada campuran di sana. Dia kalau daripada Indonesia ni cetakan-cetakan yang bagus, yang terbaik Pustaka Imam Syafi'i, Darus Sunnah. Antara yang bagus juga Darul Haq, cetakan Ibnu Kathir, At-Taqwa. Lepas tu dia adalah beberapa lagi, ada lagi pustaka ilmu ke apa yang saya terlupa dah. Ada beberapa lagi, ada banyak pustaka-pustaka, percetakan-percetakan yang baik, yang sangat baik. Adapun di Timur Tengah tu dia ada lah. Dia ada Minhajus Sunnah, dia ada Maktabatul Ma'arif, kemudian dia ada Adwa'us Salaf, cetakan Adwa'us Salaf, dan ada lagi beberapa percetakan. Dan ada di kalangan mereka yang campur, ada depa cetak untuk komersial, ada depa cetak untuk ilmu betul-betul, macam-macam. Wallahu a'lam. Okey. Jadi kita tadi cerita pasal ziarah ulama, apa kaitan dengan kitab lah ni? Ya, kita attend kelas-kelas ilmu. Jadi kita attend kelas-kelas pengajian ilmu ni, yang saya cakap pasal kitab tadi, supaya kita tak terikat dengan kitab tu, kita kira duk baca, tak mau pergi kelas. Mai kelas pengajian ni dia lain. Kita dapat, saya bagi contoh. Saya bagi ni nak bagi semangat sikit ya. Saya tak belajar dengan Ustaz Yunus. Dia kenal Ustaz Yunus kan? Sini kan? Saya tak belajar dengan dia. Dia satu batch dengan saya. Saya tak belajar dengan sebahagian daripada guru dia. Dia juga tak belajar dengan sebahagian guru saya. Ada guru yang saya belajar dengan guru tu, dia pun belajar dengan guru tu. Okey? Jadi dia mengajar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia manfaatkan daripada ilmu guru-guru dia. Saya manfaatkan daripada ilmu guru-guru saya. Dan mungkin ada beberapa analisa yang kita masing-masing kita buat kajian, kita bandingkan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian lebih untung. Kalau saya buat kesimpulan daripada 5 orang guru, Ustaz ini buat kesimpulan daripada 5 orang guru dia, tuan-tuan dan puan sekalian dah dapat kesimpulan 10 orang guru. Ini kepentingan main mengaji. Bila kita main mengaji, kita dapat kesimpulan daripada ni. Sumber kita, reference kita akan jadi lagi banyak. Beza dengan kita baca satu buku ni. Saya mungkin nak mengajak tuan-tuan dan puan sekalian, saya akan cek, bila pasal main sahabat Nabi, saya kena cek kitab, daripada kitab Al-Isabah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, yang cerita pasal sejarah riwayat hidup sahabat Nabi. Saya baca dulu. Tu pasal sejarah sahabat Nabi. Nak ambil pasal faedah-faedah dalam hadis, mungkin saya nak kena rujuk Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani. Mungkin saya nak kena rujuk Umdatul Qari oleh Al-Imam Al-Aini. Mungkin saya nak kena rujuk ulasan Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Saya main sini, saya bubuh sini semua, sedang je saya bagi. Tuan-tuan dan puan sekalian tak payah balik, tapi buka Al-Isabah apa Ustaz? Sini dah sampai.
Buku pun tak ada. Syarah ni tak ada. Jadi ini mana tu? Lepas tu pergi mengaji pula dengan ustaz lain. Contoh, dapat lagi dia bagi ringkasan. Dia mungkin buka Al-Isti'ab. Saya tak buka Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, karangan tentang sahabat Nabi juga, tapi karangan Ibnu Abdul Bar. Mungkin dia buka Usudul Ghabah, karangan Ibnul Athir, juga tentang sejarah sahabat Nabi. Saya mungkin tak buka tu. Tak kira ada cerita lain pula pasal Ibnu Abbas contohnya. Jadi ini pentingnya kita kena berguru bila kita mengaji, membantu untuk meringkaskan, merumuskan maklumat sampai kepada kita dengan baik. Jadi ini keuntungan-keuntungan dia. Contoh tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang senior. Ulama-ulama kita yang senior, katakanlah tokoh-tokoh ilmuwan kita di Malaysia yang senior. Siapa macam yang tuan-tuan dan puan sekalian mengaji, Ustaz Rasul Dahri ke contoh. Dia belajar dengan tok guru dia. Dia belajar dengan tok guru dia, kita di sini ambil manfaat. Kemudian sebahagian besar dari tok guru dia mungkin saya tak jumpa, tapi saya jumpa dengan anak murid tok guru dia. Anak murid tok guru dia mengaji dengan bagai-bagai guru lagi. Jadi di situ berlaku percambahan ilmu. Ini percambahan, dia panggil percambahan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lagilah untung dapat percambahan ilmu, kesimpulan-kesimpulan yang sangat kita katakan sukar untuk nak didapati dengan kalau kita nak buat analisa dan perbahasan sendiri. Jadi sebab tu ini kita kena bersungguh-sungguh dalam menghadiri kelas-kelas pengajian ilmu. Sebab tu yang dibahaskan di sini ni, kita mendatangi ilmu. Al-ilmu yu'ta walam ya'ti. Ilmu tu didatangi, bukan ilmu tu mai kita. Masalahnya kita pasal orang kita ni diajak dia manja sangat, dia nak kena ilmu tu mai kat dia. Kalau ilmu tu tak mai kat dia, apa ustaz tak mai kat kami? Ustaz ni apa dia pergi kot nu je. Mai lah kat belah kami ni pula contohnya. Mai lah kat belah sini, mai kat belah sini. Berapa kali ustaz pergi, berapa kali dia mai kat ustaz? Ini perkara yang berlaku dalam realiti masyarakat kita. Tapi kalau ustaz tu pergi duk cakap, apa ni tak mai kelas, tak mai dah kelas ustaz tu. Benda tu kita tak nafikan. Secara berperingkat, bila orang faham tentang kepentingan dan kedudukan ilmu, dia akan mendatangi ilmu. Seperti baru-baru ni, kita dinasihat oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad dalam program yang kita buat malam baru ni. Bila kita makan dulu, lepas tu baru kita bagi ceramah. Duk makan 9.45 baru nak ceramah. Sebelum tu makan dulu. Dia naik dia kata sepatutnya makan ni dia kena selepas daripada ilmu, sebab ilmu tu lebih lazat daripada makan. Para ulama jelas menunjukkan bila bawa cerita Ibnu Abi Hatim ataupun Abu Hatim Ar-Razi, yang mana mai duk tunggu kelas tok guru dia tak mai lagi, dia keluar asap beli ikan nak makan. Ikan duk hidang depan dia, dengar tok guru dia mai tinggal ikan tak lagi, makan tak lagi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dalam perjalanan musafir dia, walaupun dia orang yang ada duit, alhamdulillah Allah bagi rezeki kepada dia, tapi dia bawa roti tu dalam perjalanan lama-lama, roti Arab ni dia dikerah. Lepas tu bila keras, bila dia nak makan, dia duduk tepi ayak, dia rendam layak roti tu, cicah. Yang kita roti 4 segi tu, roti kering. Jadi roti tu jadi lembut, dia makan satu-satu. Kemudian dia sebut perkataan dia yang sangat masyhur. Dia kata sesungguhnya ilmu lebih lazat daripada aku bagi segala-galanya. Bagi kehidupanku segala. Bagi segala sesuatu dalam kehidupanku, ilmu lebih lazat. Jadi itu kecintaan orang kepada ilmu. Walaupun Ustaz Abdul Hakim duk ceramah hati-hati duk abang ni, duk bunyi lagi ting 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 ting. Duk hirih. Dia lagi duk semangat. Dia kata bila dia boleh nak berhenti ni Ustaz duk belajar. Tapi lama-lama tu dia quest slow. Nak pergi hudang. Aduh, macam-macamnya cerita ni. Okey. Kalau terhidang, dia kalau sekiranya makanan tu dihidangkan, memang kita dahulukan makan dulu daripada solat berjamaah apa semua kan.
Apa yang nak cakapkan di sini, bagi orang yang merancang program, teguran tu kepada yang menyusun dan menguruskan program lah. Daripada pihak kita yang menguruskan program ni, sepatutnya kita kena ambil berat isu tu lain kali, supaya kita rancang makan itu dilakukan selepas daripada ceramah. Macam mana tu tak habis lagi tu, nak kak punya habis. Okey, jadi itu faedah, itu faedah. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, faedah memperbanyakkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan Al-Mubarak. Memperbanyakkan Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan Al-Mubarak. Begitu juga dalam kehidupan seharian kita, berdalilkan umum hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari akhirat kelak sebagai pembawa syafaat bagi kamu semua. Al-Quran sebagai pembawa syafaat. Dan Nabi SAW paling banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bahkan Nabi bertadarus, seperti yang telah kita jelaskan pengertian tadarus, iaitu Nabi membaca, Jibril mendengar. Jibril membaca, Nabi mendengar. Itu erti tadarus, itu dia berkehendak kepada dua pihak ataupun lebih. Di mana tujuan pembacaan adalah untuk mempelajari sebutan huruf, mempelajari susunan ayat, mempelajari cara baca dan sebagainya. Macam mana? Atau ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ada yang di alam kubur. Di dalam alam kubur, wallahu a'lam. Sebab hadis tentang munkar dan nakir yang bertanya, disebut di dalam hadis secara jelas, bertanya tentang tiga perkara. Tentang Allah, tentang Islam dan tentang Rasul. Itu tiga soalan yang diajukan. Adapun tentang Al-Quranul Karim, wallahu a'lam. Dan kalau nak dilihat kepada umum hadis Nabi, la tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidaklah tapak kaki seorang hamba itu berganjak di hari kiamat kelak sebelum ditanya empat perkara baginya. Tentang ilmu dia, apa yang dia beramal apa tidak dengan ilmu dia. Kemudian tentang harta dia sedekah ataupun daripada mana sumber dia. Kemudian tentang apa dia? Bukan. Tentang umur dia, usia dia, apa yang dia manfaatkan untuknya. Jadi ini antara soalan yang bakal ditanya. Mungkin wallahu alam termasuk dalam ilmu dan sebagainya, itu saya tidak pasti. Sebab wallahu alam, saya tak tahu apa ada di sana hadis yang khusus tentang Al-Quran yang akan datang di alam barzakh, di alam kubur, yang akan berkomunikasi dengan kita. Wallahu alam, saya tak pasti. Okey, itu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, satu lagi faedah mungkin kita boleh dapat di sini, iaitu tentang permulaan turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Permulaan turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Berdalilkan hadis Nabi, firman Allah di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Nuzul Quran tarikh 17 hari bulan ni siapa letak? Sebab zaman Nabi SAW, Nabi susunan bulan ni mai zaman Umar Al-Khattab. Bulan memang ada di zaman Nabi SAW, tapi kekhususan tarikh 17 hari bulan ni tak pernah dikhususkan. Kita sahaja yang menjadikan dia sebagai hari memperingati sejarah penurunan Al-Quran. Di Malaysia saja. Indonesia saya tak pasti. Tapi ada Indonesia, ada. Dia ada pun di negara-negara Arab macam di Saudi, dia tak ada lah tarikh nuzul Quran, dia tak ada. Dia cuma bulan Ramadan, bulan memperbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Yang sewajarnya kita kempen, jadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran, bukan Ramadan bulan nuzul Quran. Jadi yang ni yang insya-Allah. Jadi begitulah sedikit faedah yang dapat kita peroleh daripada hadis ni, dan insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang, Kitabul Iman, kitab tentang iman. Allahu a'lam.
Ni ada ni sini soalan. Berdosakah saya kalau mengambil pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tepi jalan atau di padang permainan kanak-kanak untuk dimakan atau saya berubat tradisional? Boleh, insya-Allah. Harus. Tak berdosa. Insya-Allah. Bila masuk waktu duha dan habis waktu duha, betulkah bila masuk waktu zuhur habis waktu duha? Habis waktu duha ni apabila matahari dah terik. Apabila matahari dah terik. Anggaran habisnya waktu duha ni bila matahari dah naik, lebih kurang dalam pukul 11, pukul 12. Ya, waktu yang paling afdal adalah ketika mana bermulanya matahari naik. Selepas matahari naik tu, secara khususnya ketetapan waktu afdal tu tak jelas. Di dalam hadis di Nabi SAW, duha ni kita lakukan solat iaitu ketika mana matahari, setelah naik matahari dan sampai matahari dia nak terik, yakni sebelum daripada waktu suhur. Kemudian macam mana Ustaz, katalah saya tak makan sesuatu benda yang halal di zahirnya, tapi dari segi prosesnya saya meraguinya dan saya tinggalkannya, tak makan, dan dan apa ni? Dan saya tinggalkannya, tak makan, dan ketika dan waktu yang lain. Okey. Dan di ketika dan waktu yang lain saya tak meragui benda yang sama. Saya makan tanpa rasa ragu-ragu dari segi hukumnya macam mana? Kadang-kadang mai ragu, kadang-kadang mai tak ragu. Dia macam ni cerita dia. Pertama sekali, prinsip dia benda yang haram ni hendaklah kita jauhi. Benda yang haram kita jauhi kerana jelas di dalam hadis Nabi SAW, benda yang haram ni menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni permintaan kita, permohonan kita pun tak diterima sebab kita makan benda yang haram. Fa anna yustajabu lah, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa ghudhiya bi haram, fa anna yustajabu lah, kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia angkat tangan pada Allah, minta, ya Rab, ya Rab. Dalam keadaan makan dia haram, minum dia haram, kemudian dipenuhi kehidupan dengan benda-benda yang haram, macam mana kami nak terima permintaan dan permohonan dia? Macam seseorang melakukan perkara-perkara yang dilarang. Orang nak minta sesuatu daripada sultan, raja contohnya. Pipi masuk dalam istana melakukan sesuatu yang dibenci oleh si raja, si sultan. Raja kata buat ni, dia tak mau buat. Buat ni, tak mau buat. Buat ni, tak mau buat. Mana mungkin permintaan dia diberi? Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu prinsip dan prinsip yang perlu kita fahami. Kemudian macam mana ni kita nak tahu benda-benda ni haram ataupun tidak? Haram pada zat satu, haram pada proses satu. Haram pada zat jelas, takkan nak khilaf lagi babi, tak ragu-ragu dah. Tapi haram pada proses, ini yang menjadi permasalahan kita. Okey. Pertama sekali, kita melihat kepada orang yang sembelih. Siapa sembelih? Dan di tempat mana? Oleh siapa? Kalau dia disembelih oleh orang Islam, kita ambil zahir sahaja. Orang Islam sembelih dah settle. Kalau dia disembelih oleh ahlul kitab, sembelihan ahlul kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, maka kita juga mengambil zahir. Seperti mana Nabi SAW makan hidangan kambing sembelihan wanita Yahudi. Walaupun Nabi SAW terkena racun, diracuni oleh wanita tersebut, tapi Nabi makan ke tak? Nabi tanya ke tak? Ni hang melih lagu mana? Hang masak dengan apa? Tak. Nabi mengambil hukum zahir. Tak perlulah kita nak pi ke dapur dia, pi cek. Ni daripada apa ni? Ni daripada apa ni? Tak apa, tidak ada masalah. Tapi yang penting umumnya zahirnya kita tahu. Okey, itu dilihat kepada tukang sembelih. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk proses masak. Bahan-bahan untuk proses masak. Yang kita tahulah. Yang kita tak tahu, tak perlu kita bersusah payah. Islam tak suruh kita picek sampai bertilan. Melainkan pihak berkuasa. Turun jadi apa? Bila depa bubuh tampal macam tampal koyok. Dia buh tampal halal tu, logo halal tu, cukuplah kita, settle lah kita. Balon lah. Ada restoran yang kata dia pork free,
Okey, itu kita makan di tempat-tempat yang mempromosikan barangan-barangan yang tidak halal. Kita sepatutnya nak promosi, nak pergi makan, pergi cari kedai-kedai, minum di kedai-kedai yang tidak mempromosikan benda-benda yang haram. Ini kita kena berusaha ke arah tu. Kalau boleh ni, kalau boleh kita tinggalkan. Sebab ni kita boleh pilihan. Kita bukan nak boycott Pepsi, boycott Coca-Cola, itu cerita lain. Hak ni kita katakan kita pergi kedai yang mempromosikan barangan yang haram. Mereka dah tak ada dah. Contoh tengah malam kawasan kita tak ada apa melainkan 7-Eleven. 7-Eleven ada jual arak. Tak payah nak pergi beli sesuatu. Nak kena pergi beli juga. Belilah, nak buat macam mana? Tapi untuk kita tiap-tiap hari pergi kedai ni, tiap-tiap hari pergi kedai ni yang sedangnya dia jual arak, support arak ni, arak. Kita secara tak langsung kita support ekonomi dia. Secara jelas terang orang jual arak. Maka ni yang dilarang di dalam syarak. Tapi kita kena ingat, prinsip juga dalam kita makan minum ni, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu takkan orang panggil apa? Dihapuskan, boleh dihapuskan dengan hanya syak sangka. Takat sangka-sangka tak payah. Kalau berasa ragu-ragu tak mau makan, tak payah makan, senang. Tapi untuk nak habaq orang lain jangan makan, tak boleh. Sebab ia hanya terhasil daripada ragu-ragu perasaan kita sahaja. Itu saja. Kalau kita nak kata benda ni tak halal, datangkan dalil. Sebab atas muka bumi ni, dalam masalah muamalat, dalam masalah makan minum ni, asal semuanya halal. Semuanya halal. Kecuali benda-benda yang datang dalil pengharaman dia. Tak banyak dalil pengharaman. Benda-benda makan, apa ni, pintu ni halal makan. Makan nak makan rekah tengok. Nak makan pintu, makan. Halal. Tapi dia tak tayyib lah. Dia halalan tayyiba. Halal dan dia bersifat baik. Dia boleh dimakan, tapi dia tak baik untuk kehidupan, tak perlu. Ya, rumput ke apa-apa. Cooking wine elak kan. Pasal di sana ada syubhat. Kita kena elakkan. Kalau kita pasti kita tahu tentang penggunaan benda-benda yang seperti ini, pasti elakkan. Kalau nama kata hotel itu kata habaq halal, kita ni saja. Kita tak dituntut untuk sampai kecek makan. Berdalilkan hadis Nabi SAW yang disebutkan tadi. Macam mana? Dah. Sekarang ni bila kita pergi duduk hotel, di awal-awal lagi lah pemilihan hotel lah kita nak pergi duduk tu. Itu satu. Kan? Hotel Islam ni pun dah ada. Bahkan di Indonesia dia ada hotel kawan-kawan kita, hotel ahli sunnah ni pun ada. Ada semua. Jadi ialah kita mungkin tak tahu takat mana yang kita mampu lah. Kita pergi duduk di hotel tu, kita tak payahlah support dia punya tempat minum bar dia tu. Yang pergi duduk bertenggek situ nak buat apa? Kan? Itu sebahagian daripada contoh-contohnya lah. Ya. Tempat yang kita beli keuntungan itu dia pergi support Yahudi. Belum ada fatwa. Dia macam ni cerita dia, sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian. Berniaga dengan orang Yahudi boleh tak boleh? Boleh. Berniaga dengan orang Kristian boleh. Berniaga dengan orang bukan Islam, Buddha ke, boleh. Semua boleh. Berniaga lah dengan dia, tidak ada masalah. Tak dilarang. So masalah apa? Kita nak minum Pepsi ke, nak minum Coca-Cola ke, apa masalah? Minum lah. Cuma sekarang ni masalahnya dia kata satu tin Coca-Cola satu peluru, satu tin Pepsi satu peluru. Mana bukti dia? Kita kena cakap biar betul-betul fact, biar ada bukti dia memang dia guna untuk ni. Kalau setakat dia punya keuntungan, keuntungan tu lah dia akan lah. Nabi berniaga dengan orang Yahudi, siapa yang serang Nabi balik? Yahudi. Takkan Nabi tak fikir untuk kita nak jatuhkan ekonomi mereka dan sebagainya. Itu satu benda lah. Cuma sekiranya boykot yang dilakukan ini dilakukan oleh di peringkat negara, pemerintah, pihak berkuasa, ya pada ketika itu kita support semua. Tapi kalau main ni kelompok-kelompok yang kecil, main seorang dua, apa memberi kesan kepada ni? Ustaz, dulu mesej banyak kan soal buat Coca-Cola lah, buat beli barang-barang ni. Dia macam ni, dia
saya melihat asal urus niaga tidak ada masalah. Kecuali benda tu maslahah dia lebih besar. Maslahah dia lebih besar. Bila maslahah lebih besar, memang dia akan menggugat ekonomi. Orang Yahudi ini memang akan menggugat ini. Maka umat Islam perlu bersepakat atas isu ini. Tapi bila tak ada tindakan daripada pihak yang berkuasa, maka hukumnya masih lagi harus untuk kita berurus niaga dan berurusan dan sebagainya. Sebab tu bila Nabi perintah sahabat-sahabat yakni berurus niaga, Nabi mengharuskan berurus niaga dengan golongan Yahudi ini, buatlah. Tapi dalam tempoh tertentu, sekatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi SAW ada kemaslahatannya. Dilakukan di peringkat negara, di peringkat pusat. Jadi kalau nak buat ni, pusat yang larang Coca-Cola, pusat yang larang Pepsi. Tak. Tapi malam kalau ada lagi, tak ingin pergi minum. Allah. Tolong jelaskan kenapa orang takut dengan Wahabi. Kata kaitan dengan Wahabi atau Wahabi itu benar. Baru-baru ini ada isu tentang telur yang tidak dicuci sebelum masak dikatakan najis dan haram. Kalau orang yang meniaga menggunakan ratusan dan ribuan telur, bagaimana caranya? Dia pertama kali pasal Wahabi ni saya rasa dah jelas. Saya dah jelaskan baru ni. Malam baru ni di program kuliah Talbis Iblis Talbis Iblis hari Isnin baru ni di Al-Khadim. Saya dah jelaskan tentang sedikit gambaran tentang Wahabiyah yang dituduh. Wahabiyah yang dituduh ni, siapa Wahabiyah tu yang sebenar. Jadi boleh rujuk kepada link dalam YouTube balik mendengung depan internet tu, tengok apa ni UFB channel, cari yang tu. Kuliah hari apa? Hari Isnin baru ni Talbis Iblis di Al-Khadim. Saya dah jelaskan tentang ni. Dah banyak lagi kuliah-kuliah kita yang menjelaskan pasal Wahabi ni. Wahabi ni dia macam ni lah. Dia macam hantu, orang tak nak tengok hantu. Tapi dia gambarkan hantu. Hantu ni ada siung kot. Hantu ni ada ni, hantu ni ada ni. Dia dah gitu lah. Padahal tak ada apa pun. Dia merupakan satu khayalan. Dia takut disebabkan tindakan-tindakan salah yang dia dah buat. Jadi bila orang buat benda yang bercanggah dengan dalil ni, bila orang nak datangkan dalil dan fakta, dia takut lah. Dia mula kata orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul dan sebagainya. Isu telur tidak dicuci ni, cerita dia ni senang je. Telur ayam ni, benda ni perbincangan dasar punca perselisihan pendapat dalam isu ni bermula daripada apakah haiwan yang haram, yang halal dimakan itu halal juga najisnya. Ini perbincangan para ulama bincang. Ini dalam fiqh dia bincang isu ni. Apakah haiwan yang halal dimakan itu halal najisnya? Perbincangan bermula daripada hadis Nabi dalam Sahih Imam Bukhari rahimahullah. Kisah yang Hummal Madinah, ada beberapa orang lelaki yang mereka ni demam. Maka Nabi SAW cadangkan kepada mereka supaya minum susu unta dan air kencing unta. Jadi mereka pun makan susu unta, dia minum kencing unta tu. Kemudian mereka bunuh tuan punya kebun. Mereka bunuh sembelih unta tu. Maka ditangkap mereka ni, Nabi potong kaki dan tangan mereka, Nabi korek mata mereka, lempak mereka di tengah padang pasir. Ni masa tegas ni. Yang ni hukum hudud ke hukum apa? Tak, hudud mana buat ke tu? Mana korek mata? Hukum balas bunuh. Tapi di sana ada takzir. Takzir. Nabi buat bagi lebih. Pasal apa? Nak menakutkan orang lain. Orang ni dah bantu hampa, dah tolong hampa, tapi buat lagu ni kat dia. Nampak? Ini hukum Allah juga. Jangan jaga hudud saja. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu banyak. Hukum bawah jenayah ni ada qisas, ada had, ada ta'zir. Jadi Nabi SAW tetapkan dalam hukum had, contohnya bagi orang yang merompok ni, dia ditangkap kemudian dipotong tangan dan kaki dia secara bersilang. Itu asalnya. Tapi Nabi potong, korek mata lagi. Nabi tambah hukum tersebut. Memang perbuatan Nabi juga adalah wahyu, tapi Nabi SAW tambah atas sebab nak mendidik ni. Bila Nabi buat, benda tu jadi wahyu, benda tu jadi sunnah. Tapi asal dalam hukum Allah adalah macam begitu juga Umar yang tambah 40 rotan kepada 80. Pasal apa dia tambah begitu jadi 80? Pasal orang terlalu mengambil mudah minum arak.
buat tak heran. Kena 40 hampa relax ni aku bagi 80, serul lah sikit. Nampak? Itu Umar. Tapi kalau perbuatan Nabi, dia akan jadi satu wahyu. Tapi itu yang Nabi buat. Jadi kisah ada tadi ulama bincang pasal unta tadi ni. Bila ayat kencing unta boleh minum? Sebab tu dalam mazhab Hanbali, mereka melihat bahawasanya haiwan yang halal dimakan, halal juga najisnya. Cuma halal dengan benda-benda yang menjijikkan. Dia lain. Benda yang menjijikkan ni, dia kembali balik kepada persekitaran, dia kembali balik kepada suasana dan keadaan. Macam contohlah bewok. Bewok halal ke haram? Siapa abang haram? Asal pada semua benda harus. Kok teringin mengandung-mengandung nak makan bewok? Teringin lah ekak bewok. Tak ada. Bewok bukan menyerang, bukan zunab. Dia zunabin yang dilarang. Kemudian zumakhlab. Zunab ni yang ada taring, yang dia menyerang mangsa dia dengan taring. Satu lagi yang menyerang mangsa dia dengan kuku. Seperti harimau, seperti burung lang. Ini yang diharam makan. Tapi bewok tak ada. Tu dia makan benda-benda yang tak elok. Bila makan benda-benda yang tak elok, cara penyelesaian dia, apa dia? Macam Nabi SAW ajak, kurung dia 3 hari. Bagi dia makan dengan benda-benda yang elok. Bagi minum susu, cap teko. Bagi dia makan telur ayam maksiat elok, segak-segak. Ini saya bagi. Kalau nak kata haram je bewok, apa ada dalil dia? Tapi dalam keadaan masyarakat kita, hampir buka sate kok bewok, siapa nak kena marah? Ya. Okey. Apa dalil pengharaman haiwan yang hidup di alam? Tak ada dalil yang jelas. Tuan-tuan, jangan ingat saya makan bewok. Ustaz ni makan bewok lah. Saya tak makan dan memang tak lalu. Saya cerita ni perselisihan para ulama dalam menentukan kaedah, dalam menentukan haiwan yang halal dengan haram dimakan. Saya katakan dalam mazhab Hanbali, ini kaedah dia. Haiwan yang halal dimakan, maka halal juga nasinya. Begitu juga kaedah dalam menentukan haiwan yang halal dan haram dimakan. Contoh, haiwan yang diperintah oleh Nabi supaya kita bunuh, berarti dia haram dimakan. Haiwan yang dilarang oleh Nabi, kita bunuh dia, berarti dia haram dimakan. Kucing Nabi haram bunuh, sebab tu kucing haram dimakan, walaupun dia dekat dengan kita. Ular, burung gagak, al-hayyah wal ghurab, kemudian kalbul aqur, anjing gila, kemudian lagi apa dia lagi, al-fa'rah, yakni tikus. Ini haiwan yang Nabi SAW perintah suruh kita bunuh dia. Bila kita diperintah suruh bunuh, berarti haram dimakan. Ini antara kaedah-kaedah yang keluar, yang dibicarakan. Cicak ya Nabi SAW suruh bunuh. Di dalam hadis riwayat Muslim, ingat saya, yang mana cicak ini terlibat dalam peristiwa Nabi Ibrahim AS, dalam nyalaan api kepada Nabi Ibrahim. Jadi cicak Nabi suruh bunuh, maka cicak haram dimakan. Jadi jangan duk teringin cicak. Beza. Contoh saya katakan, dubuk. Ad-dubuk. Dubuk tu macam serigala tu, tapi dia jenis serang secara berkumpulan. Haina. Saya pun tak nak buat haina. Okey. Haina tu dalam Islam, dalam hadis halal dimakan. Ya, dalam hadis halal dimakan. Bukan dia ada taring. Tak kira Nabi kata halal. Makanlah kalau teringin. Yes. Dia kalau tengok gigi dia sama semua. Tajam semua. Dia tajam semua. Dia bukan ada kata ada dua terkeluar lagu tu, tak ada. Dia tajam semua. Mata gaji. Walaupun dia haiwan pembunuh. Nampak pemangsa. Jadi anjing, ustaz kata anjing gila, kalau tak gila ya. Gila, anjing haram dimakan. Ini kita kata haiwan yang diperintah untuk bunuh. Kaedah dia Nabi suruh bunuh, Nabi sebut dalam hadis, khamsun minal fawasiq yuqtalna fil hil wal haram. 5 haiwan-haiwan yang mengganggu keamanan manusia ni, yang mana kamu boleh bunuh dia di tanah halal dan di tanah haram. Dalam Mekah pun kita boleh bunuh. Ular, kucing, anjing gila, burung gagak, ni semua kita boleh bunuh dalam tanah halal dan tanah haram.
Okey, itu perbincangan dia. Nak cerita bagi. Begitu juga isu bewok tadi ni. Jadi saya tak mau cerita bewok. Nanti kita cerita lain isu makanan dua alam, sampai masa kita cerita nanti insya-Allah. Isu makanan dua alam ni panjang sikit. Nanti dia akan keluar isu katak, dia akan keluar isu ketam batu, ketam macam ni. Nanti kita cerita limbat tu. Ni kita cerita telur ayam tu. Tadi telur ayam ni. Jadi cerita dia tadi, pandangan pertama tadi, haiwan yang mana halal daging dia, maka halal juga najis dia. Dalil dia mazhab Hambali ambil daripada peristiwa minum air kencing unta. Pendapat yang kedua, iaitu pendapat mazhab Syafi'i secara khususnya, iaitu melihat bahawa ayat kencing unta itu untuk tujuan perubatan. Maka mereka melihat kepada kaedah darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Benda-benda yang darurat itu menghalalkan benda-benda yang dilarang. Maka mereka berpendapat dan berpandangan bahawasanya makan najis, kerana najis itu terdiri daripada khubatha. Allah dalam Al-Quran larang kita makan benda-benda yang khubatha, yang benda-benda yang jijik, kotor. Maka najis tergolong dalam benda-benda yang jijik dan kotor, maka memakannya adalah haram. Itu macam mana? Kopi luwak. Musang luwak. Musang halal ke haram dimakan? Musang haram. Musang. Tak apa dalil nak kata haram. Kemudian kita makan apa? Dia punya kopi. Dia punya kopi, kita akan makan taik dia. Tapi dia keluar dekat situ dia siapa? Dia bukan syarat. Dia yang sekarang ni kopi tu bila dia okey. Cuba tengok dia. Dia bukan najis tu. Najis tu meresap masuk dalam kopi, menyebabkan kopi tu jadi lagi sedap. Tapi Tak. Dia sebab dia adalah musang tu dia pandai pilih kopi, the best coffee. Itu je sebab dia. Ini fatwa ilmuwan Islam di Indonesia. Malaysia boleh selisih dengan fatwa Malaysia dia dalam bab ni, dia bab makan ni dia ni sikitlah sensitif sikit. Indonesia dia pun fatwa dia tidak ada masalah sebab mereka menggunakan mazhab Hambali dalam isu ni. Asal makanan yang halal dimakan, halal juga najisnya. Baca di antara fatwa pendoktor Muhammad Arifin Badri, PhD Universiti Islam Madinah bahagian fiqh. Dia tulis artikel tentang hukum makan najis ataupun kopi musang luar tadi. Okey. Itulah saya kata. Contoh kita bincang bab budu. Satu lagi yang budu. Budu halal dimakan, tapi mungkin ada orang tak lalu makan. Saya suka makan petai jeruk. Petai jeruk, kalau kita bawa dekat Arab, tunjuk kat dia, buka sikit bagi bau, najis dia kata. Tapi mungkin kita suka makan. Jadi jangan kita ingat bahawasanya benda yang halal dimakan tu mesti kita suka. Ada benda halal tapi kita tak suka makan. Jadi tak suka tidak ada masalah, tak payah duk makan. Jadi isu kembali pada isu telur tak habis-habis gini. Tadi telur tadi ni dia ada najis di sekitar dia. Najis duk kat mana? Duk kat luar. Kita goreng kan dengan telur-telur tu ke? Dah buka je lah buh dalam tu. Dah dia tak ada masalah, kita bukan mengganggu dia punya isi dalam dia. Tidak ada sebarang permasalahan. Wallahu a'lam. Ini soalan lagi ni. Banyak soalan ni. Adakah himpunan 1 juta digalakkan dalam Islam? Saya dah sebut dah juga di dalam jawapan saya dalam YouTube, tengok himpunan 1 juta murtad. Saya katakan saya lebih berpendapat bahawa sebenarnya kita perlu memikirkan perkara yang membawa kepada murtad. Saya lihat pada hari ini perkara yang membawa kepada murtad tu PPMI ada 3 perkara yang asas. Pertama, isu kemiskinan. Kedua, isu perkahwinan. Ketiga, isu kejahilan. 3 benda ni yang perlu sama-sama kita selesaikan permasalahan dan fikirkan alternatif macam mana nak selesaikan 3 isu ni. Berhimpun, bila kita nak berhimpun, takat berhimpun nak tunjukkan slogan semangat saja, dia akan jadi isu lain. Bahkan kita menyebabkan orang bukan Islam memandang serong kepada orang Islam. Dia kata ni hampa himpun pasal nak benci kami, pasal nak benci orang yang menyertai agama kami. Ini dia akan jadi isu. Dia akan jadi isu benda-benda seperti ini. Kemudian begitu juga apabila perhimpunan seperti ini yang bukan bertujuan untuk penjelasan. Kalau sekiranya, saya tak kata dia tak jelas, saya tak tahu apa alternatif dia.
Kalau sekiranya bukan untuk tujuan penjelasan, maka tidak mendatangkan manfaat sebarang perhimpunan. Dia akan jadi sama seperti demonstrasi-demonstrasi yang mana sekadar menggambarkan perasaan-perasaan, tunjuk perasaan dan sebagainya, tak puas hati pada isu murtad dan sebagainya. Kan kemudian adab-adab dan hak-hak jalan mesti dipelihara. Wallahu a'lam. Kemudian dalil hukum merjam sampai mati dalam hukum hudud. Ya, dalam hadis Nabi SAW, peristiwa Ma'iz yang mana Nabi SAW merjam dia, baling batu sampai mati. Peristiwa seorang wanita yang datang mengaku berzina di hadapan Nabi SAW, diminta supaya dilaksanakan hukuman ke atas dia. Nabi marah, dia berulang kali, Nabi suruh dia balik. Nabi kata suruh sampai hang beranak, sampai dapat anak. Kemudian baru dia datang balik dan dia rejam dia sampai mati. Dalil sangat jelas di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian, apakah paling bagus untuk menasihati sahabat yang cetek ilmu agama? Bagaimana cara berdakwah padanya? Dakwah ni banyak cara dia. Dan saya paling di antara yang paling berkesan sekali adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal ni adalah kita menunjuk contoh suri teladan yang baik kepada dia. Kita jangan, sebab tu saya dah sebut beberapa kali di sini, soal kita nak berdakwah ni, pertama sekali kita kena tengok benda apa yang paling penting untuk kita betulkan dia. Satu. Kemudian kedua, kita kena tengok kepribadian dia. Kepribadian dia jenis macam mana? Jenis orang kalau teguk sikit tampak. Kita ada cara dia. Macam mana cara kita nak betul dia? Okey. Kemudian juga kita kena tengok maklumat-maklumat yang kita nak berikan kepada dia. Ini terlalu ilmiah sangat, detail sangat. Hadis ni telah dikatakan dinilai sahih oleh ini dalam itu. Nak buat apa dia pun tak tahu apa, ilmu agama pun tak ada lagi. Jadi 3 benda ni pun cukup dah. Pertama, apa tadi saya sebutkan tadi, tengok apa yang paling penting untuk kita perbetulkan. Kedua, tengok syakhsiah dan kepribadian dia, supaya kita lebih berhikmah dan berperingkat dalam berdakwah. Kemudian yang ketiga, lihat kepada ilmu yang kita nak sampaikan kepada dia, biar sesuai dengan tahap penguasaan ilmu dia. Okey, jadi saya rasa di situ dulu. Ni ada soalan tentang susu juga, tentang penjualan susu badan ni. Nanti kita sambungkan dengan orang yang tanya kemarin ni. Wallahu a'lam. Penjualan susu badan. Ini masalah khilaf sebenarnya. Khilaf apakah erti ar-radha'ah dalam Islam, erti menyusu di dalam Islam. Khilaf bermula daripada situ. Adakah susu itu bererti si bayi tadi ni mengambil susu langsung daripada buah dada si wanita, yakni si ibu tadi ni, ataupun kalau diletakkan di dalam bekas dibagi macam tu. Contoh dalam mazhab Zahiri, Ibnu Hazm al-Andalusi, dia melihat erti menyusu ini adalah menyusu langsung daripada badan. Kalau bukan daripada badan, maka itu tak termasuk dalam susuan dan tak terkena dengan hukuman susuan. Jadi benda ni panjang perselisihan para ulama dan jumhur ulama dalam isu ni. Nanti kita cerita lagi lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.